Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih tuan pengacara majlis yang dihormati, kepada kepimpinan surau, kepada barisan pegawai-pegawai surau, pemimpin-pemimpin masyarakat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ialah keluarga. Keluarga ni merupakan satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam surah At-Tur, ayat yang ke-21. Apa yang kita dapat sekarang dalam dunia ni, daripada keluarga kita, daripada zuriat kita, kalaulah kita orang yang beriman, kalaulah kita orang yang beramal soleh, keluarga kita ini boleh bercantum semula di dalam syurga. Baik suami dan isteri, baik anak-anak dia, baik cucu cicit dia, akan boleh jumpa balik dalam keluarga ni, dalam syurga balik. Menunjukkan bahawa persoalan keluarga bukan persoalan kecil. Persoalan dia sampai ke hari kiamat. Yang kita duk genggam tangan pak mertua kita, tangan naib qadi, tangan tuan qadi, masa kita akad nikah hari itu, sampailah dia sebut sah. Maka bila dia sebut sah sahaja, bermulalah satu ikatan yang akan berpanjangan sampai kiamat. Jadi jangan pandang kecil kepada isteri, jangan pandang kecil kepada suami, jangan pandang kecil kepada anak-anak kita. Kalau kita orang yang baik dan beriman, Allah Ta'ala sebut terang-terang bahawa kita ini akan berkumpul semula di dalam syurga. Tidakkah itu tuan-tuan yang menjadi kegembiraan, yang sebenar-benar kegembiraan? Sebab banyak orang yang faham gembira ni, bila dia dapat nikmat dalam dunia, dia rasa gembira. Allah bagi dekat dia rumah. Dah berapa tahun duduk menyewa flat, dapat beli rumah, dia pun bersyukur. Alhamdulillah, dapat rumah. Allah bagi pada dia rumah. Nikmat. Soalan dia, rumah ni akan ditinggalkan. Kadang-kadang rumah ni orang lain yang akan dapat. Kita kahwin dengan isteri kita, beli rumah, dapat rumah. 4 tahun duduk dalam rumah, kita meninggal. Isteri kita kahwin lain. Isteri kita kahwin lain, dapat suami baru. Tak lama lepas tu, isteri kita pula meninggal, rumah kita tadi dapat pada suami dia pula. Ini nikmat, tuan-tuan. Nikmat yang dalam dunia ni. Ada orang kata dapat nikmat dalam dunia ni apa? Barang perhiasan. Kak Leha ni dapat barang emas sampai ke ketiak gelang ni. Gelang ni sampai ke ketiak. Astaghfirullahalazim. Cincin ni penuh jari. Keluar daripada pasar raya, datang peragut, diragutnya cincin, diragutnya gelang, diragutnya rantai. Sebulan koma dekat hospital. Nikmat dunia. Hari ni dapat, hari ni boleh hilang. Nikmat dunia. Ada orang yang dapat nikmat dunia. Apa dia? Allah Ta'ala bagi handphone. Seronok siang malam dapat handphone. Jenama Samsung. Seronoknya tuan-tuan. Siang malam main handphone. Siang malam main handphone. Sampai waktu tidur pun main handphone sambil charge handphone. Akhirnya handphone dia meletup. Meninggal dia sebab handphone dia meletup. Waktu sedang duk guna power bank. Dengan nikmat tu dia mati. Abang-abang di sini berapa banyak yang dapat nikmat motosikal. Nama dia Y3 suku. Berbangga-banggalah dapat Y3 suku. Bergegar-gegar rumah flat kita. Hari Minggu aja, kelab Y3 suku buat konvoi pergi Port Dickson. Balik pada Port Dickson itulah dia dilanggar pemandu mabuk. Mak dia cakap,
dengan motor itulah dia meninggal. Habis tu motor tu mana pergi entah lah, makcik pun tak tahu dah, kata dia. Kalau dia tak beli motor pun belum meninggal anak makcik tu. Rupanya motosikal itulah yang menyebabkan dia meninggal pula tuan-tuan. Di antara yang kita dapat lagi nikmat ialah pakaian. Hari ni kita pakai baju batik, kita pakai baju Melayu, kita pakai jubah. Hari ni pakai, tunggu lagi 10 tahun. Apa jadi pada jubah kita? Apa jadi pada baju kemeja kita? Baju kemeja kita tu, bila kita pergi ke dapur, rupanya isteri kita buat lap kaki dekat dapur. Lap kaki dah. Kata suami dia, ini bukan baju Calvin Klein abang ke? Ni bukan baju Charles Jordan abang ke? Dah buruk abang, saya buat lap kaki abang. Kain pelekat cap gajah duduk abang ni, waktu baru beli, berbangga datang surau. Tapi lagi 5 tahun dah terkoyak, dah reput, anak buat lap basikal, BMX dia. Kain pelekat yang kita banggakan, nikmat yang kita dapat ni tuan-tuan. Nikmat yang kita dapat sekarang apa? Badan six pack. Berketul-ketul badan ni, macam buah kau je badan ni. Badan segak macam ombak ni. Waktu tengah sihat. Bila datang tua, gigi dah tak ada. Rambut dah gugur dah. Jatuh katil pun patah pinggang. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi dalam dunia, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tipu daya saja. Tipu daya saja nikmat yang kita dapat ni tuan-tuan dalam dunia. Ada orang yang dapat nikmat dalam dunia ni, adik dapat 6A UPSR. UPSR 6A. Oh, mak dia buat kenduri doa selamat. Buat doa kesyukuran sebab anak dia dapat 6A. Tapi jiran sebelah rumah langsung tak buat apa sebab dapat 6B. 6B. Langsung tak buat kenduri tuan-tuan. 6B saja yang dapat. Mak dia punya marah. Apa yang kau ni bengap sangat? Orang lain 6A, kau 6B. Kau tahu tak B tu apa? Bodoh, bengap, bahalul, bengong semuanya ada. Saya rasa yang pertama tadi lagi elok lagi. Betul, yang pertama tadi elok lagi. Mai. Betul, tuan-tuan setuju dengan saya? Setuju? Tukar balik yang pertama. Baik. Boleh, Ustaz? Boleh. Oh, luar tak dengar pula? Sudah tuan-tuan. Tak apalah, belasah je lah. Habis awal sikit tuan-tuan. Ulang balik. Maka kita rasa kita dapat nikmat yang besar. Dengan sebab kita dapat peperiksaan yang bagus. Dapat kerja yang bagus. Dapat pelbagai benda yang bagus. Tetapi kita kena ingat. Kebahagiaan yang hakikinya di mana? Di mana kebahagiaan yang hakiki? Di mana keseronokan yang sebenarnya? Dan di mana kejayaan yang sebenarnya? Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Dah. Boleh. Ini kali kedua. Kali ketiga saya berhenti. Allah Ta'ala sebut, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan apa yang kamu buat di dalam dunia ini akan diselesaikan urusannya di hari kiamat. Pembalasannya. Maknanya apa yang kita dapat dalam dunia ni tak ada apa pun. Allah kata apa yang kamu buat sekarang, kerjanya akan selesai di hari kiamat. Pembalasannya akan selesai di hari kiamat. Yang ni yang kita nak bincangkan pada malam ini. Keluarga bahagia ni yang bahagia benar-benarnya di mana? Adakah di dunia ni bahagia? Allah Ta'ala sebut kebahagiaan yang sebenar bukan di sini. Kebahagiaan sebenar ialah nun. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang masuk syurga
dia tak masuk neraka, itulah yang berjaya. Itulah yang bahagia. Itulah yang untung. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan nak cakap tentang keluarga bahagia, saya nak keluarga bahagia, keluarga yang tenang dalam dunia ni ustaz. Bukan semua dapat makcik. Ni tukang yang cakap ni pun tak bahagia lagi makcik. Saya pun belum tentu bahagia lagi. Ustaz yang duk tuang air mineral ni pun tuan-tuan, belum tentu bahagia tuan-tuan. Belum tentu bahagia. Tuan-tuan tanyalah pada pakar motivasi kaunseling keluarga tu. Dia pun belum tentu bahagia tuan-tuan. Berapa banyak orang yang tak bahagia, nampak secara jelas tu bahagia. Dapat isteri yang cantik, dapat suami yang sadar, belum tentu bahagia. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kebahagiaan yang hakiki bukan di sini. Dalilnya apa? Surah At-Tur ayat 27. Kebahagiaan yang hakiki ialah di dalam syurga. Maka tuan-tuan, bila kita berhadapan dengan keluarga kita sekarang, enjoylah setakat mana yang kita dapat. Enjoy. Ustaz, suami saya tak segak ustaz. Sabarlah makcik. Makcik enjoy lah dengan dia yang tak segak. Tapi makcik nak suami yang segak. Makcik umur berapa? 79. Tak payahlah makcik. Makcik pun tak segak, makcik nak yang segak macam mana? La ilaha illallah. Kadang-kadang kita tak bersyukur apa yang kita dapat dalam dunia. Kalau makcik nak yang segak, bukan di dunia makcik. Dalam syurga. Abang-abang, enjoy lah dengan isteri yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Ni, nampak ada gelas, ada isi air ni. Kita tengok, duk menonton televisyen. Kita kata dekat isteri kita, Leha, bawakan air abang segelas. Leha tu datang dari dapur. Segelas dia bawa. Bila sampai dekat kita, gelas tu tinggal separuh je. Sebab balancing out, alignment lari. Begini tuan-tuan ni. Dengan sakit lutut, sakit gaut, badan pula gemuk, gini jalannya. Setengah je gelas je sampai. Abang-abang, enjoy lah dengan isteri yang macam tu. Kalau abang nak yang cantik, bukan dalam dunia abang, dalam syurga. Nama dia bidadari. Nak rasa kebahagiaan yang betul-betul, bukan di sini. Ini nak suami yang perfect. Saya nak suami yang perfect ustaz. Suami saya rajin sembahyang. Masalah dia apa? Allah pemalas pula ustaz. Suami saya ni pula rajin pula ustaz. Bagus. Malas pula sembahyang ustaz. Oi, astagfirullahalazim. Bila manusia nak cari kesempurnaan dalam dunia, mana ada sempurna? Abang-abang nak cari isteri yang cantik, rambut ikal, pipi merah, hidung mancung, tinggi renjong. Bila dia kentut, bau juga abang. Oi. Tak boleh buat apa abang. Akak-akak dapat suami yang segak, six pack. Bila dia mari sakit perut akak, oi, cirit dalam jamban, selesai masalah akak. Hilang six pack dia. Sebab tu nak cari orang yang tak berak, nak cari orang yang tak kentut, bukan di dunia. Di mana? Dalam syurga. Mana ada berak kentut dalam syurga, mana ada kencing berak, tak ada. Sebab tu kita carikan apa yang ada dalam dunia ni supaya kita dapat syurga. Kita dapat suami, kita dapat isteri, kita dapat anak-anak. Macam mana kita nak ajak, kita nak bawa mereka ini sama-sama duduk dalam syurga. Inilah dia dipanggil faz. Yang saya sebutkan berkali-kali. Target kita ialah nak menjadi golongan faz. Apa dia golongan faz? Golongan yang tak masuk dalam neraka. Sebaliknya golongan ini masuk ke dalam syurga. Nama dia apa? Nama dia faz. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebelum kita bercakap yang dalam syurga ni, kita bercakap syurga dunia dulu. Macam mana nak rasa enjoy dengan isteri, macam mana nak rasa enjoy dengan suami. Nombor satu, ingat, Allah yang pertemukan kita dengan mereka. Allah yang perjodohkan kita dengan isteri kita.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Surah Ar-Rum ayat 21. Allah Ta'ala sebut di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia jadikan kita ini berpasang-pasangan. Allah lah yang menjodohkan kita dengan isteri kita. Jadi abang-abang, bila tengok isteri kita, jangan tengok dia. Sebaliknya tengok Allah yang jodohkan aku dengan dia. Allah yang memberi amanah kepada aku untuk jaga dia. Allah yang menjodohkan aku makna kepada dia. Maknanya dia adalah jodoh yang terbaik kepada aku. Jangan bila sebut dan bila tengok isteri, tuan-tuan tengok benda lain. Bila kita kata dekat isteri kita, Mama, buatkan Milo ais, dahaga pula, kata dia. Isteri kita pun patah balik ke dapur. Balancing lari, alignment out. Kita pun tengok macam ni. Macam manalah aku boleh kahwin dengan dia, pelik betul. Heran betul, macam manalah aku nak kat dia. Tuan-tuan boleh cakap, macam manalah aku boleh nak kahwin dengan dia, pelik betul. Yang isteri pergi ke dapur tu pula melengok nak buat Milo ais. Dalam hati duk cakap, macam manalah aku boleh terima pinangan dia dulu, kena segak orang tua tu. Macam mana dah? Engkau tanya macam mana, sedangkan jawapan dia Allah yang jodohkan. Kalau tuan-tuan nak rasa bahagia dengan isteri dan suami, nombor satu kita ingat Allah yang jodohkan. Kalau Allah yang jodohkan, itu yang terbaik pada aku. Melainkan terang-terang dia nampak tak baik, maka kita boleh minta cerai. Tapi kalau Allah yang bagi kepada kita, kita buat yang terbaik sebab dia adalah amanah kepada kita. Jangan duk ungkit. Kadang-kadang suami ungkit. Weh Leha, kalau aku tak kahwin dengan kau, pramugari Asia pun nak dekat aku. Habis tu kenapa awak tak kahwin dengan dia je? Kenapa dengan saya juga? Akak-akak jangan cakap macam tu pada suami. Menyesal saya kahwin dengan abang tau. Dah lah gigi tu rongak. Jangan cakap macam itu. Cubalah kita rasa bahagia tuan-tuan. Enjoy dengan isteri kita. Ustaz, bagaimana nak enjoy dengan isteri? Macam mana Ustaz? Saya cakap pada tuan-tuan. Tuan-tuan ni lagi untung daripada saya. Saya tengok isteri orang lebih lama daripada tengok isteri sendiri. Balik rumah jarang-jarang tuan-tuan. Sekali balik, sekali tengok, ya Allah, dah gemuk bini aku. Duk tengok isteri orang tak habis-habis. Tuan-tuan duk nampak isteri tuan-tuan tiap-tiap hari. Enjoy lah. Solat berjamaah. Tapi isteri saya tak nak hormat pada saya, Ustaz. Saya nak tanya abang satu ya. Ulang balik soalan. Isteri saya tak hormat pada saya, Ustaz. Apa saya nak buat? Baik, saya tanya pada abang. Soalan pertama. Abang ada tak bangun sembahyang malam? Ada tak buat tahajud? Ada tak menghidupkan malam, nama dia Qiyamul Lail? Ada. Setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setahun sekali, 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Ni bulan 4, bulan 5 ni saya buat balik lah Ustaz. Abang baca dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muzammil. Dalam surah Muzammil, dalam surah Muddathir, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad supaya bangun sembahyang malam, supaya dapat kekuatan, supaya dapat kehebatan. Di antara benda yang boleh mendatangkan hebat dan kebaikan ialah bangun sembahyang malam. Qumil lail illa qalila. Bangunlah sembahyang malam walaupun sedikit. Macam mana isteri kita nak hormat pada kita, anak-anak nak hormat pada kita, kita tak pernah bangun sembahyang malam. Jangan kata nak sembahyang malam, subuh pun lepas. Macam mana? Tekang-kang tidur pukul 9. Kemudian nak suruh isteri taat pada kita. Nak suruh anak-anak taat pada kita. Tak ada maknanya abang. Isteri akan rasa berbangga. Isteri akan rasa seronok. Isteri akan rasa hormat pada tuan-tuan. Pukul 5 bangun.
5:30 sembahyang pagi, sembahyang malam. Allahu Akbar. 6 pagi. Halo. Dah. Halo. Oh, okey, ada balik juga. Pukul 6 pagi start motor, jalan kaki ke tak pun turun ke masjid, ke surau tuan-tuan. Setiap pagi cuba tuan-tuan buat. Anak-anak akan hormat. Sekarang bila kita tegur anak kita, Aiman, Aiman, anak buat bodoh. Dah nama dia Aiman tak kisah. Aiman, dia buat tak kisah. Keluar tuan-tuan. Budak ni kurang hajar betul. Anak kita tu, kenapa dia boleh kurang hajar pada kita? Kita panggil dia tak menjawab, kita panggil dia tak berhenti, kita panggil dia tak datang. Hei Aiman, elok dia keluar. Astaghfirullahalazim. Gelak budak ni, confirm dia buat tuan. La ilaha illallah. Jawapan dia mudah. Kita jarang sembahyang malam. Cubalah bangun sembahyang malam tuan-tuan. Isteri akan hormat. Bila kita dah sebulan 2 sembahyang malam, satu malam isteri tanya, abang, pagi besok abang solat tahajud tak? InsyaAllah. Isteri akan jawab, abang, saya nak ikut jemaah. Kita buat jemaah. Oh, seronoknya tuan-tuan. Sembahyang tahajud 2 suami isteri. Allahu Akbar. Seronok. Kita rasa tenang rumah tangga kita. Habis sembahyang pukul 5, pukul 6, turun flat, datang ke surau. Tiap-tiap pagi suami buat. Akak-akak cuba ikut tengok suami tu pergi surau. Surau sepatutnya belok ke kiri. Suami kita turun belok ke kanan. Mana pula orang turun ni?